Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emma Haspa. Emma Haspa ni tadi ada dekat live Ebit Liu. kat semua live awak ada ke? Allah Akbar. Abang Aziz, Yoji, kawan-kawan semua, insyaAllah. Assalamualaikum. Khabar? Dah selesai ke solat isyak? Dah selesai ke mengaji sekejap? InsyaAllah. Syed Saddiq tengah live. Itulah tadi saya tengok dekat berita. Dia kena ni tuduhan apa? Tuduhan pecah mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Aduh sekarang ni tak tahulah. Macam-macam guys cerita kan. Daripada siang tadi kita dekat Eden di siang tadi kita dekat apa? Dekat Ebit Liu, Ustaz Ebit Liu punya kan. Allah, menangis saya. Sedih saya tengok kan. Saya tengok video tu. Allah, Ustaz Ebit Liu cuba nak terangkan kan. Allah, Idin Bakri Mahat Bon. Allah Akbar. Tunggu untuk next next punya ni. Okay guys, sebenarnya malam ni kita nak bersama dengan satu orang yang cukup hebat kan, DDNK, Datuk Nazri Han. So saya nak mengajak Datuk Nazri Han ni untuk bersama-sama dengan saya kan. Datuk Dr. Nazri Han, Datuk DR. Ni kita invite dia sekejap. InsyaAllah. So guys, kita jadikan malam kita ni malam bermanfaat dekat semua kan. Dek Mama saya tak promote cantik sikit. Saya cakap saya segan nak promote, tapi banyak kawan-kawan lain tolong promote kan. Terima kasih banyak. Betul-betul kita doakan Ustaz Biliu sentiasa dilindungi Allah. Orang cakap terlindung daripada fitnah-fitnah kan sekarang ni kan. Itu okey. Dadin, saya pun nak tanya juga dengan DDNK Forex ni, pasal Forex ni semua. Itu yang saya nak ajak korang semua untuk stay. Assalamualaikum DDNK. Biar tak handsome, janji kaya. Masya Allah. Thank you Nabil. Sihat? Sihat Datuk. Tahniahlah. Wah, filem sekarang nak jadi director, nampak? Filem baru. Masya Allah. Belajar-belajar tu. Cuba-cuba belajar-belajar je. InsyaAllah. Datuk doa-doakan. Okey Tok, kita ni baik. Saya cakap malam ni kita ada Datuk. Tiba-tiba dia orang terus tanya saya kat bawah tu, Abang Nabil, Forex ni haram ke tak? Dia orang terus tanya saya. Saya cakap itu pun saya nak tahu juga kan. So malam ni kita sembang santai tu. Kita sembang. Kita bagi orang cakap pencerahan dekat mereka-mereka yang tak tahu ni, daripada tak tahu bagi jadi tahu, tak berminat bagi jadi minat kan. Tapi kita apa yang kita buat malam ni, objektif sebenar dia memang kerana Allah Ta'ala, untuk kita sampaikan benda-benda yang betul, benda-benda yang bermanfaat. Kita cuba bantu sebab Datuk, saya tahu Datuk Doktor dah bantu ramai orang untuk berjaya nak time sekarang ni tu. Kat mana tu? Saya kat rumah tu. Ingat kat Gaza ke mana? Allah. Ni ada kat Gaza, Masya Allah. Nampak macam kat Gaza. 20 juta ni belanja macam mana? Allahu Akbar. Nak dapat 20 juta, kita belajar dengan Datuk. Amin. Okey Tok. Okay. Dia sebenarnya macam usia-usia macam saya ni Tok. Kita memang salah terbesar pengurusan wang lah Tok. Yalah, betul. Kan? Pengurusan wang tu memang Allahu Akbar. Umur kau? Saya 39 Tok tahun ni. Oh, 39. Ingat 21. Masya Allah. Ada ramai juga yang cakap macam tu. So saya diamkan je lah. Kalau orang cakap macam tu, saya diamkan je lah kan. Baik. Okay, first kali Datuk nak jawab ke? Dia orang tanya pasal Forex ni apa semua. Kita boleh ke sembang-sembang pasal benda-benda ni Tok? Je, okey macam ni. Sekarang aku cakap kan banyak yang bantai aku macam gini. Ya. Itulah dia Nabil kan. Tak apa, kita pakai bahasa kutu boleh Nanti ada bahasa kutu kita boleh?
Boleh lah tu. Janji orang faham, saya pun faham. Orang-orang yang bersama dengan kita ni dapat faham sikit-sikit. Kita belajar-belajar kan. Okey lah Ah, tu, insyaAllah. okey, okey. Hmm. Terima kasih kepada semua yang tanya. Kejap lagi tanya banyak, no problem kan? Okey, okey. Tak handsome, tak apa. Janji kaya. Terima kasih. Alright. Sebenarnya, Nabil, kita nak kaya ni, kita ada macam-macam cara tau, Nabil. Okey. Kita ada macam-macam. Sains kekayaan ni, kita nak kaya, kita hanya perlu cari satu aset. Lepas tu, Okey. aset tu dia boleh naik 100%, 200%, 1000% dalam beberapa tahun. Kita ada Okey. banyak aset macam tu. Okay, contoh emas. Hmm. Nabil dengar kan? Dinar. Pernah dengar kan? Dinar, emas. Benar. Hmm. Lepas tu apa lagi? Kita ada perak. Kita ada, sekarang ni banyak orang main palladium. Orang main komoditi banyak. Ya. Tapi macam kelab aku ni banyak main saham-saham teknologi. Okey. Kita panggil saham. Saham Okey. macam saham Tesla. Nabil pernah dengar tak? Tesla. Tesla yang kereta tu tu. Tesla buat kereta elektrik, tapi sebenarnya dia kaya bukan sebab tu. Dia bawa orang pergi bulan sekarang. Yelah Elon Musk punya company lah tu. Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk ni, apa ni, orang cakap dia sekarang ni dia sedang buat satu projek baru nak bawa orang pergi bulan, nak letak hotel dekat bulan. Nak letak tahu kan. Maksudnya dulu kita kalau ada Pulau Langkawi, sekarang kita ada Pulau Langkowo atas pada Pulau Langkawi. Dia tengah buat kita boleh berehat-rehat dekat bulan. Jadi disebabkan projek ni Tesla ni dah naik 1000%. Nabil, 1000%. Gila tu Dalam 3 tahun. Itu baru cerita Tesla, belum lagi cerita benda-benda lain. Kita tengok Apple kan, Apple buat phone. Apple naik 16,000% dalam 10 tahun. 16,000% maksudnya 160 kali ganda. Dahsyat. Jadi kita nak kaya, Nabil, kita kena cari aset yang boleh naik macam ni tau. Dia boleh naik 10 kali ganda, 50 kali ganda dalam beberapa tahun. Kita tak payah buat apa, kita goyang kaki. Jadi minta maaf lah saya nak cakap kat geng-geng Forex ni. Nanti orang marah saya pula kan. Forex ni dia tak naik 10 kali ganda, 20 kali ganda dalam beberapa tahun. Forex ni dia main untuk jangka masa pendek. Kita beli, jual, kita beli, kita jual kan. Jadi dia susah sikit lah nak kaya kan. Kadang-kadang kita tersilap langkah kan. Kita boleh kejamban. Minta maaf lah perkataan tu kan. Kita boleh rugi kan. Jadi saya tak nasihatkan sangat orang-orang baru ni untuk belajar Forex. Melainkan dah pandai tak apalah Pakar-pakar tak apa di Forex. Yang baru-baru ni saya cadangkan kita labur dalam aset yang senang nak naik. Macam tadi Tesla kan. Macam lagi apa sekarang tengah buat kereta pandu sendiri kan. Self-driving car kalau Nabil pernah dengar kan. Nvidia kan. Kan. Apa lagi? Netflix, Amazon. Netflix tu dia orang ada main iklan. Labur saham dengan Netflix. Sekarang ni tengah tengok Netflix boleh buat duit sekali. Betul. Bukan cerita Mak Bon Melayar ni nak masuk Netflix katanya. InsyaAllah lepas tahun dekat Astro, InsyaAllah lepas tu kita masuk dekat Netflix semua, InsyaAllah tu kita cuba-cuba belajar-belajar. Okey, tu saya InsyaAllah tadi tu pasal Forex tu dapat bagi pencerahan sikit lah kepada yang bertanya kan. Okey tu, tadi saya pun lepas borak dengan Alip Sata. Okey, betul. Kita borak, kita cakap apa tau. Saya cakap, macam mana ekonomi ni nak pulih, saya cakap kan, dengan keadaan sekarang ni. Lepas tu kita sekarang ni sibuk dengan, yelah memanglah kita kena sibuk kan dengan vaksin apa semua kan. Sebab inilah orang kata langkah-langkah untuk kita nak bebas COVID. Next year kita nak keluar balik macam biasa, orang nak kerja balik macam biasa. Tapi kita masih tak nampak lagi apa tau tu. Apa plan untuk ekonomi. Sebab tu macam mana nak pick up balik tu, kedai dah kena tutup, modal dah tak ada. Kan? So apa keadaan ekonomi sekarang macam mana tu, lepas tu bila agak-agak yang Atuk jangka kita akan pulih balik tu? Kejap Nabil. Sekarang ni aku satu soalan ni mesti banyak orang marah kan. Soalan tu kita nak kaya. Sebenarnya kita nak kaya
dia kena mengena dengan ekonomi. Sorry Okay. Okay, ramai orang tak faham. Kaya ekonomi, dua benda berbeza. Okay. Ekonomi boleh teruk, kita boleh kaya walaupun ekonomi teruk. Ni ramai tak faham. Ekonomi, kita boleh kaya. Kau tengok Netflix kaya, pemilik Zoom. Kau tahu Zoom kan? Zoom. Zoom yang buat apa video. Kaya. Oh, gila-gila. Kita tengok Glove, yang buat glove, yang buat sarung tangan kan. Ya. Daripada saham sekecil-kecil macam Comfort Glove tu sampai saham sebesar-besar macam Top Glove, semua kaya. Kan? Itu kaya gaban tu, bukan kaya sikit-sikit. Jadi point yang aku nak cerita ni sebenarnya, kita boleh kaya walaupun ekonomi kita teruk. Jadi sebenarnya kita jangan tanya ekonomi teruk kita miskin. Salah tu sebenarnya. Right? Dan Nabil, kita kena pandai ambil peluang. Itu dia. Okay. Saya ada kod tu. Saya ada kod untuk peluang. Peluang apa? Kalau anda perluang, anda kena ambil peluang. Macam mana sekali? Kalau anda beruang? Bukan. Kalau anda perluang, perlu anda kena. Kalau anda perluang, anda kena ambil peluang. Sekejap, aku cakap. Kalau anda perluang, anda kena ambil peluang. Yes. Dah tak ada tagline lama, tak ada. Lu fikir sendiri, tak ada. Itu dekat ujung. Fikirlah sendiri. Assalamualaikum. Okay, sambung tu. Betul. Baik. Okay, ada orang cakap pilihlah saham patuh syariah. Sebenarnya memang kita nak main saham semua yang patuh syariah. Memanglah Netflix tadi tak syariah, Amazon tak syariah. Janganlah main saham Netflix. Tak syariah. Kita cari saham yang syariah. Dekat dunia ni, kita ada 100,000 saham syariah. Right? Sebenarnya kita ada, mengikut Ustaz Zaharuddin, ada 220,000 saham di dunia. Right? Lebih kurang 60 ke 70%. Banyak, majority semua saham tu patuh syariah. Maksud tak ada judi, tak ada riba, tak ada arak. Jadi sebenarnya banyak saham yang patuh syariah. Cuma balik syariah kan? Kita kena pandai ambil peluang. Itu penting. Dan yang kelakar Nabil, yang kelakar ni kita tak payah run business tu pun nak jadi kaya. Orang lain yang kerja untuk kita kaya. Masya Allah. Macam tu macam orang macam selebriti lah tu. Selebriti ni kan kadang-kadang macam kita dah lah tak pandai, tak tahu pasal saham, nak main macam mana. Kan? So macam sesuai ke tu? Selebriti nak join saham-saham ni tu. Okay, aku tanya kau Nabil, ada phone tak? Ada telefon tak? Ada kan? Mata boleh nampak tak? Boleh nampak tak mata? Boleh tengok tak? Boleh tak tengok warna merah, warna hijau? Yang saham-saham punya tu. Candle yang mana warna merah, hijau, batang dia panjang ke, batang ke dia pendek. Kalau kau boleh tengok, kau boleh main saham. Itu je. Matematik tak ada ekonomi. Dia kena pandai ambil peluang. Cumanya penatnya adalah nak kena rajin tengok phone tu. Kena rajin. Malam ni kita tengok, Nestle meletup. Kita tengok Alibaba meletup. Kita tengok macam apa sekarang orang Space Galactic kan. Orang yang apa? Virgin America ni kan meletup. Kita belilah masa tu. Dan yang best, kita boleh start dengan serendah RM10. Itu yang ramai tak tahu tu. RM10 dah boleh join lah tu. Dia bukan macam RM10 tak Nabil. Sekarang ni banyak broker tak ada commission kosong. Ramai orang tak tahu. Tapi kalau duit RM10, kita punya untung tak banyak lah. 10 sen, 20 sen. Tapi kalau modal kita banyak, besar, kata RM1,000, boleh lah kita buat sekarang. Sedap lah sikit. Jadi kita buat cara kecil. Kalau modal kita besar, buat cara besar kan. Cuma Nabil, aku nak beritahu satu rahsia ni. Nak dengar rahsia tak? Satu rahsia. Nak dengar tu. Nak dengar. Tolong tu, malam ni kalau boleh nak dapat juga ilmu-ilmu. Kan? Sebab kita ni, macam saya sekarang ni, yelah. Kita Alhamdulillah tu ada kerja sikit, ada pendapatan sikit. Tapi, jujur cakap lah tu Ini nasib baik lah ada kerja tu. Kalau sebulan, 2 bulan lagi tak ada kerja tu. Lepas tu kalau rehat dalam 3 bulan, 4 bulan tu, habis tu.
Habis. Dah tak tahu mana nak cari punca sebab berniaga, slow Eh, kan. Show. saya pecah 10 juta kan tiket insyaAllah. Mat Bon Kalau Amin, kalau cecah 10 tu bolehlah rehat lama sikit tu. Bolehlah keluar pergi tabligh, bantu umat kan. InsyaAllah tu bantu umat semua kan. Kita tengok apa yang kita boleh bantu. Boleh labur sikit dekat DDNK, tak handsome tapi kaya. Kan? Tengoklah tu kan. Tapi untuk keadaan sekarang ni, jujur cakap lah tu, susah sebenarnya. Susah. Kan, kita faham kan situasi sekarang dengan keadaan orang sekarang. Kalau dah makanan asas pun tak ada tu, susah orang tu. Kan, food bank, kita lalu mana-mana tempat yang ada food bank, kosong tu, dia orang ada je ambil kan. Maknanya sekarang ni orang memerlukan tu. Okey, sekarang ni saya nak dengar tu rahsia ni tu. Nak dengar. Bukan contoh Nabil untuk semua orang dekat Malaysia ni nak cerita saya dalam dunia saham ni tak lama, 24 tahun je. Allahu Akbar. Lama tu. Kan, nak cerita semua orang banyak cerita dongeng ni tentang saham ni kan. Orang ingat nak main saham kena ada modal 1 juta. Orang ingat nak main saham kena tahu ilmu matematik, ilmu ekonomi. Orang ingat nak main saham ni ada komputer besar-besar kan. Ada orang ingat nak main saham ni kena duduk depan komputer 20 jam sehari. Itu semua cerita dongeng. Okay. Now, sebelum nak beritahu rahsia, nak tanya Nabil. Nabil, kau rasa lah kan? Siapa yang gerakkan saham ni? Siapa yang gerakkan saham? Contoh macam sekarang kan. Kan kita tengok sekarang ni Pepsi, Coca-Cola. Kita tengok McDonald's sekarang ni tengah naik 2%, 3% kan. Kau rasa apa yang gerakkan McDonald's, saham Facebook kan? Siapa yang gerakkan ni? Kita tu yang beli ni, consumer ni lah yang gerak kan? Betul tak tu? Kita beli tak banyak Nabil. Kita beli biasa 1 lot, 2 lot, sikit je. Kan? Tapi yang beli yang beribu-ribu lot ni kau rasa siapa agak? Siapa? Tak tahu lah tu. Siapa Atuk aku, Donald Trump. Serius lah? Lawak. Lawak. Sebenarnya nak beritahu kat semua orang yang menggerakkan saham ni, macam mana saham tu boleh naik kan? Macam Facebook dia boleh naik kan 5%, kadang-kadang sampai 10% dia boleh naik kan? Yang gerakkan saham ni bukan orang macam kita. Bukan pelabur-pelabur kecil, pelabur-pelabur runcit, tak. Itu rahsia ni. Yang gerakkan saham ni sebenarnya adalah bahasa aku gunakan, nama dia Jerome. Tu yang orang duk ni cakap jerung ni. Aku nak cakap kau jerung dah dengar macam alung pula. Dia bukan alung Jerung ni dia jerung tak banyak dekat dunia ni. Dia ada lebih kurang 100 ekor, 200 ekor jerung. Okey. Dia dekat peringkat dunia lah jerung ni pun ada jerung kecil, right? Ada white shark, ada tiger shark. Yang paling besar tu kita panggil bapak jerung Megalodon kan. Megalodon. Jerung ni yang gerakkan saham. Saham boleh naik sampai 100% dalam masa 15 minit. Macam last Marine Software, kita ada banyak saham-saham teknologi boleh naik 100% dalam masa 1 jam, 2 jam. Kau rasa yang naikkan ni siapa kan? Jerung tu lompat dalam saham kecil. Naik lah. Macam mana aku nak cerita macam kau bayangkan seekor jerung masuk dalam bathtub. Lari lah tu. Kita masuk dalam bathtub kan? Air tu dah tentulah melimpah kan? Melimpah. Itulah yang jadi. Itu dia rahsia Nabil. Dalam kelab saya, ni dah bahasa tak apa. Bahasa orang main Bahasa usrah ni kan. Dalam alhamdulillah ramai yang buat duit ribu-riban ni. Dia pandai skodeng jerung. Dia pandai follow jerung ni. Dia boleh tahu 50 jerung ni atau bapak jerung ni, right, baru aja masuk Adobe ataupun baru je masuk Alibaba contoh. Baru je masuk saham tu, dia ikut aja jerung ni. Faham tak? Okey. Kerja kita tak payah buat analisis apa, kita ikut
Macam nak cakap, ikut je ekor jerung ni. Ikut je bontot jerung. Minta maaf kataan tu kan. Kita ikut je jerung tu. Bila jerung tu masuk, kita masuk. Sebab jerung ni besar tau. Bila dia masuk, automatik air tu akan melimpah. Sampai akan naik 10%, 20%, 100% lah. Kalau kita lagi pandai, kita cari waktu berpuluh-puluh ekor jerung tengah masuk. Nampak tak? Oh. Berpuluh ekor jerung tengah masuk. So tu, maknanya jerung-jerung ni semua geng lah. Diorang bila nak masuk sesuatu ni, diorang akan bersepakat untuk masuk. So kita yang kecil-kecil ni, kita follow je lah. Betul. Jerung ni, nak ceritakan kau Nabil, dia ada maklumat yang kita tak ada. Dia ada maklumat yang kita tak ada. Dia ada inside information. Contoh, dia tahu apa keuntungan saham tersebut sekarang yang kita tak tahu. Dia tahu projek apa Tesla akan dapat. Nampak tak? Dia boleh tahu apa GoPro. Kau pernah dengar GoPro kan? Kamera kecil tu GoPro. Kan? GoPro sekarang tengah buat drone. Kamera boleh tangkap gambar kita kat dalam kat rumah. Kan? Dia dah tahu, kita tak tahu projek tu. Sebab dia orang ada inside information yang kita tak ada. Okey. Aku tanya kau Nabil, kalau katalah kau tahu besok EPF, tabung LTAT, apa lagi? Tak tahulah kan. Semua yang saham syarikat besar ni, katakan EPF, KWSP ni ada 600 bilion. Besok dia beli saham kecil macam Pak Sen. Habis lah. Apa jadi kat saham kawasan? Meletup lah Pak Sen tu. Tentulah sebab Pak Sen kecil kan, 5%. EPF beli, katakanlah EPF beli berbilion, dah tentulah Pak Sen tu akan meletup. Nampak tak? Jadi kita tak tahu sebab apa EPF nak beli Pak Sen. Hello Nabil. Okey Nabil. Saya ke Datuk internet ni? Tu dia internet. Okay. Internet saya ke internet? Hello. Okey. Kenapa? Dengar. Dapat. Okey tu. Alright. Dengar. Yo. Nabil, teruskan. Nabil sekali lagi. Kenapa line ni? Hello. Nabil, boleh dengar? Nabil. Okey. Sekali lagi Nabil. Okey Nabil. Okey tu. Nabil. Ngam. Okey, cantik. Aku tak sure kau ke aku dalam helikopter ni. Itulah dia. Aduh, ya kena hack. Ya ke kita kena hack? Kena hack boleh ni. Kena hack tu. Kak Haji. Ni mesti Donald Trump ni hack. Baru kutuk Donald Trump tadi. Donald Trump nak tahu rahsia kejayaan. Wah, dah cakap Donald Trump, aku nak bagi satu contoh lah. Nabil, boleh dengar tak? Okey, boleh kan? Okey. Masa Donald Trump jadi presiden, aku ingat banyak jerung beli saham-saham hotel. Marriott, Hilton, apa lagi? Marriott, Hilton, Hyatt. Right? Dia baru jadi presiden, saham-saham tu semua dah meletup. Satu dunia. Hyatt International, Marriott International, Hilton International, jerung dah masuk. Nampak tak? So bila jerung masuk, apa kita buat? Kita just follow lah jerung tu. Jerung beli, kita beli. Jerung jual, kita jual. Itulah sebenarnya rahsia nak beritahu. Sebab apa? Senang kita nak buat duit riban kalau kita ada ilmu. Kita boleh tahu jerung ni baru masuk, saham apa dia masuk, pukul berapa dia masuk. Itu kerja kita trader. Kerja kita itu. Kita nak tahu masuk, pukul berapa dia masuk, saham apa dia masuk, kita pun masuk. Bila dia keluar, kita keluar. Itu je cara dia. Habis. Baiklah tu. Settle. Senang je sebenarnya kan. Kita dah ada trader-trader yang berpengalaman. Bukannya sikit-sikit anaknya pengalaman. 24 tahun punya pengalaman. Masya Allah. Kadang-kadang ada juga jerung yang bodoh-bodoh ni. Ada juga. Jerung-jerung kecil yang bodoh-bodoh ni. Ada juga. So, manusia tu. Mana jerung yang pandai lah kan. Jerung masuk insyaAllah. Kita boleh untung. InsyaAllah. Oi, dahsyat lah tu. So, ini macam peluang-peluang je kepada yang dengan kita ni 1,000 lebih orang ni tu. Ya. Kan? Oh, terima kasih semua
Terima kasih kawan-kawan kita ni kan, duduk-duduk kat rumah tu Mudah-mudahan lah kan COVID kita ni turun lah kan, insyaAllah. Tok, dia orang tanya tu macam bila kita macam saya sendiri pun lah kan, bila kita masuk saham ni, contohnya kita invest dekat Datuk kan. Baik. Kita invest dekat Datuk, katakanlah 50,000 ke kan. Berapa? Yeah. Ayahlah 50,000 yang RM10 tadi tu Tok. RM10 tadi tu dia macam mana dia punya circle tu? Cuba Tok. Untuk orang-orang baru macam saya ni yang tak faham langsung ni. Dia kalau kita bagi RM10, lepas tu kita dapat tiap-tiap bulan ke? Kita dapat sebulan sekali ke kan? Faham. Lepas tu kalau dah terdesak sangat nak pakai balik RM10 tu boleh ke? Faham. Okey, faham. Okey, macam ni. Dia ada dua cara. Satu, kau nak kaya ni ada dua cara lah. Satu cara kita rajin. Satu lagi cara kita malas. Okay. Kalau malas, kita bagi dekat fund manager untuk uruskan. Okay. So, macam aku salah seorang daripada pengurus wang bertauliah. Alhamdulillah lah Nabil. Sekarang ni aku tengah uruskan ada 763 juta. 763 juta ringgit. Terima kasih dekat 8,000 orang dah bagi duit. Return tahun lepas, ni tahun lepas ni return lah tahun lepas kita dapat 120% kat atas. Dah lupa dah, 120% lah tahun lepas. Dalam masa 12 bulan. Allah sekali lagi. Ini okey je. Nabil, okey Nabil. Tok, sangkut lah Tok. Kita. Okay, sekali lagi. Saya tak tahulah. Saya ke Datuk? Orang lain boleh nampak? Boleh dengar? Nabil, okay, tak apa Nabil. Itulah dia. Hancurlah line. Okey, Nabil boleh dengar? Tok. Nabil? Ya, boleh dengar. Dengar tak? On. Okey, ngam. On. Okey. Okey Tok, ulang balik yang tadi tu. Yang saya dengar orang cara pemalas. Berapa? 130 berapa persen? Cara pemalas, cara rajin. Itu cara malas. Cara malas korang bagi duit dekat pengurus wang. Itu cara malas. Tapi kena kenal siapa pengurus wang tu. Apa track record dia. Kan? Dia main saham apa, kena tahulah. Kalau tak jadi haram. Kita kena tahu apa dia buat. Taklid. Kita tak boleh taklid buta. Jadi Alhamdulillah. Cara pemalas korang boleh bagi duit dekat syarikat yang saya tengah uruskan lah sebagai CEO. Kita ada 763 juta ringgit Nabil. 763 juta. Kau bayangkan bukan senang tu. So aku dah jadi banyak tu. Jerung kecil sangat. Jadi 763 juta ringgit. Itu cara paling pemalas lah Kalau kata malas nak ni, boleh bagi duit kat saya melalui syarikat Interpacific Asset Management. Itu satu. Cara yang saya nak recommend hari ni, cara yang rajin. Nabil, kau boleh buat sendiri sebenarnya. Cepat nak bagi duit kat saya minimal RM50,000 kepada syarikat pengurusan wang saya RM50,000. Tapi korang boleh buat sendiri dengan serendah RM10. Serendah RM10. Kalau kita buat sendiri, kita boleh buat dengan duit rendah RM10. Itu cara dua benda. Satu, kena ada handphone. Right? Buat sendiri. Dua, mata tak boleh rabun. Itu kelakar tu. Betul kakak. Kau rasa kau rabun tak Nabil? Saya mata okey Alhamdulillah. Tak rabun warna. Berapa? 3 tu. Dua. Okey, tak apa. Mata tak ada rabun, kena ada modal RM10, kena ada phone. Okay? Modal RM10 tu sikit sangat lah. Kalau boleh yang cantik dalam RM1,000. Okey. Kalau kita pandai, kali trade, kita boleh dapat average 1%. Senang gila. Sekali trade. Okey. Sekali trade tu macam 2-3 jam lah. 2 jam, kadang-kadang 3 jam. Kau boleh buat dalam 1%, kadang-kadang 2%. Okey. Jadi kalau kita nak buat 10% sehari, kita kena trade 10 kali sehari. Okey. 10 kali sehari. Dapat 10%. Kita dapat 10%. Cara kita nak masuk adalah jerung masuk dulu. Kita nampak jerung baru je masuk. Jerung baru je beli. Dia baru aja beli Asia X. Contoh. Kau pun ikut. Beli 30 sen. Lepas sejam, dia naik 40 sen. Dah untung 10 sen. Lepas tu kita
Kita buat 10 Lepas tu kali. kita keluar. Oh, Beli, kita keluar balik. kita keluar lah. Kalau kita beli 30 sen, Asia naik 10 sen, kita dah untung 25 sen. Betul? Betul. Lebih kurang lah 25 sen. Maksudnya kita letak RM1,000, kita dah untung RM250. Banyak Faham tu. tak? So kita buat banyak kali. Tapi ada waktu kita trade 5 kali, dia mesti rugi. Kali rugi. 4 kali untung. Kalau 10 kali trade, kadang-kadang 2 kali kita rugi. 8 kali untung. Okay? Tapi kalau untung 5 kali, sekali rugi, maknanya rugi yang untung tadi tu je lah kan. Bukanlah kita punya modal masuk 1,000 tu tak rugi. Modal tak rugi lah. Sebab apa? Kita untung 4 kali kan. Kita untung 4 kali. Kita rugi 1 kali. Bila kita rugi kita kecil. Okay. Kita ada ilmu, kita tahu kita salah, cepat-cepat kita jual. Itu namanya stop loss. Ada harga stop loss. Maksudnya kita rugi kecil. Tapi bila kita untung, siap. Bila untung, kita boleh untung silap bulan, beribu-ribu ringgit. Kita rugi beberapa ratus ringgit. Nampak tak? Masya-Allah. Aku kalau trade, biasanya kalau untung few thousand US dollar. Alright? Okay. Rugi a few hundred, maybe less than 500 US dollar lah. Right? So kita banyak. Kadang-kadang untung kita ni boleh jadi 10, kadang-kadang 20 kali ganda daripada kita rugi. Faham tak? Jadi kita kena, so bila trading, dia macam businessman tau. Kau kena faham. Kau trader perkataannya. Kita beli jual saham dalam masa sejam, 2 jam. Kita tekan butang buy, lepas sejam kita tekan butang sell. Kita nak dia naik sennya, 20 sennya. Kita untung few $100. Kita ni businessman. Bil, dengar tak Bil? Dengar ni tu. Kita ni businessman. Maksudnya ada bulan kita rugi. Betul tak? Businessman takkanlah setiap bulan untung. Betul, kan? Ada rugi. Mestilah ada sekali kita rugi. Betul tak? Kan? Loss. Tapi, yalah rugi kita kecil. Betul tak? Macam kau kan Nabil. Kau buat kan film kan? Kan? Filem. Mungkin satu filem kau rugi lah. Tapi rugi sikit lah kan? Mungkin 30,000, 40,000 kan? Tapi sekali kau buat 40 juta contoh lah kan? Benar. Amin. Kan? So satu filem kau tu dah boleh cover like berpuluh-puluh rugi kau akan datang. Faham tak? Betul. Jadi sama dalam trader ni, kita boleh buat satu winner tu boleh cover like 5-6 losers. Right? Dan aku cerita ni kau main terkejut lah Yang best, kita tak payah buat kerja, orang lain yang buat kerja tu. Dia macam ni lah, saham Mak Gua Melaya yang buat kerja. Kau Nabil, aku duduk bayang kaki je. Sorry lah. Itulah dia. Yelah investor kan. Yang kan? Kita production kita lah yang buat. Investor duduk je. Betul. Bila filem keluar, dia ambil lah dia punya persen tu. Betul. Oh, okay, faham. So dia sebenarnya nak kena mencari, sebenarnya main saham ni macam dia kena cari ni lah, trader yang berpengalaman, trader yang tahu jerung-jerung ni siapa. Dia kena tahu dua benda. Dia kena tahu teknik. Bila nak beli, bila nak jual. Itu je. Bila nak beli, bila nak jual. Kalau kau boleh master ni, semua orang boleh buat duit. Masya-Allah. Bila nak beli maksudnya bila kau tahu jerung tu masuk. Berapa puluh ekor jerung tu. Berapa besar jerung tu. Megalodon. Kan? Dia masuk, kau beli. Dia keluar, kau jual. Settle. Daripada 10 kali trade, 80% tepat, 80% boleh buat duit. Melainkan kau tersilap jerung yang bodoh lah kan. Jerung bodoh ni jarang lah. Jarang. Tapi tu dalam kita rugi tu pun kita untung juga sebenarnya. Kalau sekali dua rugi lah. Sebab kat situ yang kita belajar kesilapan kita tu. Betul tak? Dapatlah ilmu juga kat situ. Betul, kan? Betul. Ui, dahsyat tu. Banyak soalan ni. Banyak soalan ni tu. Macam mana ni? Forex tadi dah jawab dah adik. Yang ni main saham ada syariah compliance punya. Sebab yang saya tanya itu hari Datuk Seri Mahdi kan. Ya, dia kan banyak ustaz-ustaz juga yang ada kan. Ustaz Zul Ramli, Ustaz Dr. Izhar semua. Betul. Saya tengok ustaz-ustaz pun join ni. Ni mesti Islamik ni. Jadi kalau Islamik ni insya-Allah lah tu. Betul lah Alhamdulillah. Tapi banyak orang tanya pasal gold lah tu. Okay, gold, right. Boleh. Sama. Konsep ni sama. Kalau kita nak beli gold ke,
Ataupun kita nak beli cryptocurrency ke, kita nak beli forex ke, apa Aussie US dollar ke, kau nak beli kabel ke, kau nak beli Kiwi New Zealand US dollar ke, apa benda pun, konsep dia sama, Bil. Konsep dia adalah kau kena tahu siapa jerung dalam forex, siapa jerung dalam gold yang kau tengah main, siapa jerung dalam Bitcoin ke, Ethereum yang kau tengah main, apa benda, kau kena tahu siapa jerung tu. Okey. Megalodon, kau kena buat ranking dia macam wali-wali juga ni. Kutubul Kena tahu Maulana ni siapa yang paling tinggi lah. Nak lepak dengan Syura ke, nak lepak dengan Maulana ke kan. InsyaAllah. Tu Syekh paling besar kan. Yang itu kau kena follow dia. Kau kena tahu, kau kena buat ranking. Siapa jerung dalam gold? Okay, kalau kau main Ethereum, siapa jerung dalam Ethereum? Kau kena ada satu software yang boleh follow bila jerung ni masuk. Dan jerung ni pun kau kena buat ranking. Siapa jerung paling pandai? Siapa jerung paling mangkuk? Minta maaf yang paling bongok. Dan itu kalau dia beli kau jual lah. Nampak tak? Tapi kau kena tahu siapa jerung yang paling pandai, jerung paling besar. Jerung paling besar, itu yang kita kena follow. Macam sekarang kita tahu kan, dekat Malaysia, kita tahu Khazanah adalah jerung paling pandai kat Malaysia. Okey, Khazanah. Khazanah ni Malaysia. Dia orang paling pandai kat Malaysia. Nombor 2 mungkin EPF, KWSP. Right? Okay. Dia orang ada tentera-tentera dia orang. Dia orang ada penganalisis yang hebat-hebat. Dia orang ada inside information. Dia orang tahu apa Tan Sri Muhyiddin nak buat esok, minggu depan, bulan depan. Dia tahu projek apa, sektor apa. Dia boleh tahu. Dia boleh tahu contoh aku tak tahu apa projek Singapura yang kerajaan nak buat sekarang. Dengar cerita kata nak buat jambatan bagi Indon. Contoh nak buat Indon. Kita nak beli semua. Saham-saham Melaka sekarang. Saham-saham Melaka kena beli lah. Kalau kita tahu kerajaan nak buat jambatan Melaka pergi ke Aceh, aku tak tahu lah. Contoh lah. Jadi kita tak payah tahu benda tu sebenarnya. Tapi kita kena tahu dia Khazanah start beli saham. Okey. Sebab Khazanah jerung kat Malaysia. Okay. Bila Khazanah beli, kita nak tengok ada tak jerung-jerung lain tengah join. Tabung haji ke, Felda ke. So bila diorang ni join, maknanya kira macam legit lah. Ni benda nak jadi lah ni. Macam tu lah. Contoh kalau kau nampak Felda, baru beli tak banyak. Dia baru beli 10 bilion. Kau tengok pula tabung haji lepas 5 minit, tabung haji pula masuk 15 bilion. Lepas tu kau tengok EPF pula masuk beli 25 bilion. Nampak tak? Kau tengok ni 3-4 ekor jerung ni waktu yang sama dia tengah beli. Dan dia tengah beli lah satu saham kan. Saham Johor lah. Saham contohlah Yang Amat Mulia Sultan Johor kan. Contoh lah dia beli Iskandar. Dan 4 ekor jerung tengah beli. Dia beli baru beli 5 minit tadi. Kau tak payah tahu sebab apa dia beli. Kau tak payah tahu. Masuk je lah. Ikut je buntut jerung ni semua. Kau ikut je. Pungkok jerung ni bahasa Kedah lah. Kau ikut je. Kau ikut sebab jerung ni bila dia beli dia ada information, dia ada inside information, dia ada analisis yang dia bayar gaji lah 30,000 40,000 ringgit. Dia tahu apa catalyst sebab apa dia beli yang kita tak tahu. Nampak tak? Jadi kita nampak ni semua jerung-jerung hebat tengah beli. Takkan kau nak jual? Dia beli kau nak jual ataupun dia jual kau nak beli. Itu lagi gila. Kan? Dia akan jual, kau pergi beli, gila lah. Betul. Allah. EPF tengah jual dia pergi beli. Kelakar badak babe. Memang kelakar tu. Sedar dia tu kan bilis, siapa dugong kan. Dia ingat jerung apa dia dugong kan. Itulah problemnya. Jadi sebenarnya nak cakap Nabil, nak cerita dekat semua rakyat Malaysia, ya sebenarnya kita nak buat kaya daripada dunia saham ni, kita tak payah pandai sangat pun. Tak payah pandai sangat. Right? Cuma kita kena faham bila kita main saham, kita kena kawal emosi kita. Kita kena kawal apa kita kena kawal Ultraman dalam badan kita ni. Ada banyak Ultraman ni. Kenapa tu? Sebab bila main saham ni dia jadi apa tu? Dia jadi tamak ke? Dia jadi macam terburu-buru ke? Macam mana? Dia macam ni Okay, aku beli. Katakan aku beli aku tak belajar, tak ada tahu teknik Aku beli tiba-tiba. Aku beli, katakan aku beli satu saham apa Aku beli saham MyEG aku beli saham MyEG. Dah cantik lah, tiba-tiba dia jatuh. Dia jatuh. So kita dah rugi RM1,000. Okay. Jadi apa jadi? Kalau kau beli tiba kau rugi RM1,000, apa kau rasa Nabil? Frust lah tu. Frust lah. Rasa frust marah lah. Marah kan? Kau
kau rasa takut, kau rasa macam bengang tak. gila. Bengang semua. Macam Lepas betul. tu jadi macam dah tak betul lah, tak waras, tak macam dah sewel sikit lah kan. So apa kau dah rugi, bila kau rugi, sepatutnya bila kita rugi, kita tahu kita salah. Bila rugi, kita tahu kita salah, cepat-cepat kita keluar. Kita kena jual cepat-cepat. Okey. Tapi ramai orang yang tak belajar, bila dia rugi, dia terbalik. Apa dia buat? Dia kata, siap kau. Right? Dia nak revenge. Dia nak saham. Dia kata, I'm going to murder this stock. Aku akan bunuh saham ni. Tadi dia 10,000, kali ni dia bawa semua duit. Mak dia, bapak dia, mentua bapak. Aduh. Dia semua dia bawa duit. Nampak tak? Aduh. So, jatuh lagi Jahanam, bankrupt semua. Bukan dia je, 70 keturunan bankrupt. Kau faham tak? Aduh, kenapa buat macam tu? Belah lah. Dah tahu tu lubang, macam lubang neraka pergi masuk buat apa. Macam tu lah tu kan. Emosi, itu masalah dia. Dalam dunia saham, ramai orang rugi. 90% orang rugi. Sebab satu, tak tahu teknik. Dua, tak ada rules. Bila nak beli, bila nak jual. Dia tak ada rule, dia tak ada undang-undang dia. Yang ketiga, sebab dia ikut emosi kita. Aku nak ceritakan kau, manusia ni, minta maaf manusia ni bukan design untuk jadi trader. Okay. Kalau kita jadi manusia dalam dunia trading, ke laut lah duit kita. Faham tak? Jadi kalau kita nak buat duit gila-gila dalam dunia saham, kita kena jadi robot dia. Kena jadi robot. Kau kena ikut rule. Rule macam ni ada 10 ekor jerung, banyak ni kau beli. Kalau ada 25 ekor jerung, banyak ni kau beli. Kau faham tak? Dia ada rule. Sebab tu nak kena belajar benda ni. Dan kena belajar dengan orang yang ada track record lah bukan semua orang lah kena pandai-pandai cari jugalah ulama-ulama saham yang muktabar Baiklah tu. Okey tu, ramai juga yang tanya macam mana nak belajar, macam mana nak, kalau nak belajar dengan Datuk ke, macam mana ke, nak kena DM Datuk ke apa ke, macam mana tu? Ada website ke apa ke? Aku bukan nak menjual lah bukan nak menjual cuma saya rasa saya ni ada sedikit apa orang cakap ilmu lah Allah bagi kat saya ni kan. Saya dalam pengalaman di saham ni 24 tahun. Ramai tak tahu saya sebelum ni adalah naib presiden Affin Hwang saya juga ada profesor Multimedia University. Saya buat macam mana sekarang ni, saya CEO Pengurus Wang. Alhamdulillah dapat anugerah hari tu Nabil. Alhamdulillah tu, tahniah tu. Pengurus majalah OIC Pengurus Wang berpengaruh dunia Islam. Baru dapat alhamdulillah 20. Sebab unit trust saya Dana Safi nombor 1 tahun lepas unit trust saya Dana Safi nombor 1 tahun lepas, kita dapat buat 87%. Alhamdulillah. Right. Jadi sebab tu saya rasa saya nak berkongsi sebenarnya. Saya nak berkongsi kepada semua rakyat Malaysia tentang saham ni. Sebenarnya banyak cerita dongeng Kita tak payah pandai pun nak buat duit dalam dunia saham. Tak payah ada PhD, tak payah ada CFA, tak payah. Kita kena rajin, kena praktis. Kita kena ada penting. Mentor tu penting gila. Kena ada mentor. Mentor tu boleh tunjuk jalan kita. Kita mula dengan modal kecil. Mungkin RM100, RM1,000. Kecil buat cara kecil lah. Kalau besar kita buat cara besar. Kan? Alhamdulillah kita dah buat ni. Ramai seminar saham yang aku buat itu paling besar kat Malaysia. Kita pernah buat RM10,000. RM10,000. 6 bulan lepas kita buat dalam Zoom lah Kita buat Zoom dalam 10,000 lebih. Alhamdulillah Tan Sri pun ada masa tu. Tan Sri my boss Tan Sri Winston was there. Jadi kalau siapa nak belajar, kita ada kelas percuma Bil. 31 bulan betul kan? 31 bulan hari Sabtu. Kelas percuma, datang ramai-ramai. Kita start 9 pagi, kita habis 5.30 petang. Masya Allah. Petang kita buat kelas tu memang khas untuk orang yang tak tahu apa pasal saham. Okey. Macam maksudnya kita ada suri rumah, kita ada taxi driver, kita ada Grab, kita ada engineer, semua sekarang semua jenis manusia. Malah kita ada budak umur 13 tahun, right? Ui, dahsyat tu. 13 tahun, Bil. Maknanya siap bagi duit kat dia, modal untuk dia belajar lah. Kita ada juga orang warga emas umur 85 tahun Alhamdulillah, macam-macam orang lah. Dahsyatnya 85 tahun tu 85 tahun dia masuk tu, dia nak rolling jangan dia rolling duit surau tu. Kelakar lah kan. Jangan dia rolling duit surau kampung dia tu. Masalah tu. Kan? Jangan. InsyaAllah.
Tapi okey tu kan, sebab ni pun satu Sekejap, cabang ilmu juga ni. ada orang tanya, mana nak daftar tu? Ha ha ha. Website dia www.menangsaham.com. Menangsaham.com. Okay? Menangsaham.com tu Ya, menangsaham.com. Ataupun follow Facebook Allah, Datuk Dr. Nazri Khan, alhamdulillah. Saya baru-baru ni tu nak belajar-belajar kat ni. Boleh lah tu. Duduk dengan Datuk, kira macam terus follow Jerung lah kan. Oh, Jerung, betul. Kau rasa kau ikan apa, Bil? Kau rasa lah, cuba tengok perut tu. Ikan you. Better lah. Daripada ikan dugong kan, bawal ke kan. So, ya, saya. nanti tu, kan. Itu doa lah saya memang Makbon ni insyaAllah adalah modal sikit. Boleh lah kita. Okay guys, kita ni bertanya banyak. Tapi selagi kita tak masuk, kita tak mula, sampai ketua lah kita akan bertanya je. Betul tak tu Dia kena mula, dia kena terkejun. Kalau macam saya duduk dengan ustaz-ustaz saya, dengan maulana-maulana saya, dia orang jenis ajar terjun dengan tawakal. Kan? Allah akan bantu punya. Allah akan bantu kan. Masya-Allah. Tapi betul tak tu dia kan? Tapi kita kena cuba lah, dan dia kena mula, dan dia kena cuba, dia kena mula, dia kena terus terjun dia. Terus buat je insya-Allah tu Bil lah cerita pasal tazkirah ni, aku pun nak masuk sikit lah tazkirah, boleh? Boleh tu. Sama-sama ni kita berkongsi ilmu ni insya-Allah. Ramai orang ingat bila sebut saham ni, dia ingat benda tu kebaratan kan. Dia ingat saham ni salah sebenarnya. Saham ni adalah perniagaan. Alright? Dia jelas banyak saham yang patuh syariah kita tengok banyak, kita boleh main saham Australia, New Zealand, malah boleh main saham sama Mekah, Madinah kita boleh saham Al-Rajhi, bank yang terbesar kat Malaysia, kat dunia, bank Islam terbesar, Al-Rajhi, Al-Jazeera. Nak cerita saham ni sebenarnya adalah bisnes. Dan nak cerita sikit, sebenarnya Rasulullah SAW adalah trader. Of course Rasulullah tak trade saham lah. Rasulullah adalah peniaga. Daripada umur dia kecil, Abi Talib radhiyallahu an bawa dia, pakcik dia bawa berniaga kan, berniaga dekat mana, Syam kan, Yaman. Allah sebenarnya berniaga rempah, berniaga apa, kulit kambing, macam-macam lah minyak ni. Jadi Rasulullah adalah trader dalam konteks Rasulullah sehinggalah beliau diangkat menjadi Nabi umur 40 tahun. Dan disebabkan dia trader yang sangat dia punya trading model Rasulullah ni dahsyat macam cakap, sehingga dia disuri teladan, dipanggil Al-Amin, dia jujur, dia trader, dia jujur. Kemudian sedik, dia benar. Maksud tu dia ikut rule. Bila dia menjual tu dia ikut rules. Orang Mekah simpan duit, simpan harta kat dia tu. Dekat betul. Nabi tu. Sebabkan dia jadi trader yang sangat jujur, di Penang Sayyidatina Khadijah. Kan? Jadi Bil, kalau kau nak perempuan Penang kau jadi trader insya-Allah takut bini. Dah bukan, ni contoh. contoh. Alright, jadi point nak cerita ni, zaman Nabi pun dah ramai ada trader. Uthman bin Affan adalah trader. Siapa lagi? Abdul Rahman bin Auf, trader. Rahman Auf. Pelana unta, macam-macam lah. Tamar. Jadi sebenarnya trader ni dah lama dah. Kita yang tak tahu sebenarnya konteks trader ni. Jadi sebenarnya saya tak faham kenapa dekat Malaysia minta maaf Nabi, aku nak luahkan perasaan aku ni, boleh tak? Silakan Tok, saya sedia mendengar. Maaf lah, kenapa? Minta maaf lah, orang Islam, orang Melayu, kita lambat sangat dalam dunia saham ni. Lambat sangat. Lambat sangat. Kita ambil dekat equity bursa Malaysia, orang Melayu, orang Islam kat Malaysia ni tak sampai 25% pun equity kita. Allahuakbar. Kita US lah, kalau cerita US, Nasdaq, Wall Street ni semua tak sampai 0.1% pun. Right? Kita ni lambat sangat. Yang kita tengok kawan-kawan Cina kita semua ke depan. Right? Cina kita kan, Mak Saleh jangan cerita lah Tapi kita ni macam gold kan, gold, oil, minyak dengan gold. Itu negara Islam yang kontrol loh. Right? Majority emas dengan minyak negara Islam punya. Tapi
yang trade minyak, majority Semua orang. Faham? Kau faham tak? Jadi aku rasa benda tu tak betul. Jadi sebab tu saya bukan nak apa, saya kadang-kadang rasa bersyukur lah kan. Tan Sri Vincent Tan tu, my boss, right? Dia bukan orang Islam. Kau bayangkan kan dia billionaire kat Malaysia. Dia boleh ambil aku jadi CEO with something yang I rasa sangat-sangat, dan dia suruh I teach kan orang-orang Melayu ni, right? Tentang saham. Sebab orang Melayu bagi dia slow nak masuk, nak belajar saham, nak jual beli MyEG, Ajinomoto kan. Ramai Melayu sebut Ajinomoto pula, Ajinomoto. sebut Ajinomoto, sebut je MyEG, sebut je Inari kan. Sebut je semua dah cakap haram kan. Salah. Sedangkan itu perbezaan. Right? Jadi itulah aku rasa kan sedih kan. Jadi sebab tu orang Melayu kena bangun. Orang Islam khususnya kita kena bangun. Kita kena redah semua saham-saham ni. Jangan kata bursa, kita redah saham dekat US. Saham-saham dekat Wall Street, kita redah. Kan? Apple, Facebook, Google, apa lagi. Yang mana yang patut syariah ni kita bedal. Nvidia, Tesla kan. Pepsi, Coca-Cola ni semua. Kau jangan bercat. Kita bedal semua. Facebook kita main 25 jam sehari main Facebook. Tapi kita buat duit dengan Facebook. Berapa je? Sorry Abel, tapi aku tu kan? emotional siap. Atuk cerita macam ni baru kita patutlah kira macam kalau siapa-siapa masuk pun kira macam bisnes ni dekat Malaysia, saham ni masih virgin lagi lah tu. Macam virgin sangat tu Betul. Sebab tak tahulah, sebab mungkin culture kita Abel. Jadi culture orang Melayu ni dia tak terdedah benda ni. Kita tak salahkan lah mak ayah kita kan. Kita tak terdedah. Tapi alhamdulillah sekarang ni aku nampak banyak dah orang Melayu, orang Islam dah start lompat seminar yang aku buat pun 10,000 kan. Hari tu minggu lepas kita buat 8,000 ramai dah masuk alhamdulillah. Orang Melayu sekarang ni masa MCO PKP ni lah digunakan peluang sepenuh-penuhnya untuk buat satu kerjaya kedua. Kita boleh dapat duit duit dapur sikit lah, RM100 sehari, RM200 duit dapur. Jadi trader kerja 2-3 jam sehari kan. Alhamdulillah lah. Jadi bangga lah. Hopefully momentum orang Melayu Islam ni makin kuat lah dalam Islam ni kan. Sebab once kita semua, kalau kita dah ada ilmu ni, lepas tu kita join, barulah kita boleh kontrol ekonomi sikit tu. Orang Islam Malaysia ni baru boleh kontrol ekonomi semua macam mana kan. Sebab kita pegang saham apa semua tu. Betul tak tu Betul. Sebab tu datang tagline tu sebenarnya. Tak handsome tak apa janji kaya. Tak kurus tak apa janji kaya. Kan? Apa lagi? Tak apa janji kaya kan? Hidung tak mancung pun tak apa. Janji kita pandai. Janji kaya. Sebab dia demokrasi. Right? Dia demokrasi. Kita miskin ke, kita tak pandai ke, semua orang boleh kaya dengan saham. Dengan syarat dia bila jerung masuk, bila jerung keluar. Itu penting. Right? Dia ikut je. Right? Dan kita boleh, sebab kita ada 100,000 saham satu dunia. Pasaran saham buka 24 jam. Kau bayangkan 24 jam sehari, Sabtu Ahad pun dibuka. Sabtu Ahad, Timur Tengah buka kan. Timur Tengah, so, Israel pun buka. Israel jangan main lah kan. Kita main Mesir, tu semua buka kan. Dubai tu semua. Saham-saham ni semua buka kan. Jadi sayang kita tak rebut kan. Benda ni aku cerita peluang 100,000 tu 100,000 saham. Itu adalah peluang. Kita ada 100,000 saham depan jari kita, depan mata kita. Ada beribu-ribu saham yang tengah meletup, yang jerung tengah masuk. Kan, apa kau tengok je. Kau kena ikut lah. Kan macam sekarang pukul apa? Sekarang pukul 10 malam kan? 10 tu. US setengah jam tadi. US buka 9.30. Sekarang kau dah tengok dah. Banyak jerung dekat Amerika dah start masuk. Fidelity, Vanguard, BlackRock, apa lagi? Masuk kita masuk lah tu. Berkshire Hathaway, dia nak masuk. Jadi kita kena tahu apa saham Warren Buffett tengah beli sekarang. Contoh. Kalau dia beli, dia akan beli berapa hari, beberapa minggu. Kau ikut je apa Warren Buffett tengah buat sekarang. Dia cerdik, dia pandai kan. Dia ada tentera dia kan. Jadi kita ikut je. Nampak tak? Bila dia jual, kita jual. Dia rahsia dia. Itu kena belajar sikit lah. Nak tahu bila dia beli, apa dia beli. Itu kena datang kelas. Menang-saham.com. Daftar hari Sabtu depan Bil. Kau kena ada Bil. Kita start 8.30 pagi kau kena ada sampai 5.30 petang. InsyaAllah Dok. Saya memang nak cuba tu untuk invest dan untuk belajar ni saham ni sebenarnya. At least lah kan. Kita dah umur-umur macam ni.
kita dah Betul. mula belajar satu lagi cabang, satu lagi ilmu lain kan. Mana kita nak letak duit kita semua tu. Kan? Betul. Ramai juga yang dalam ni usia kita dah 38, 39, tak lama lagi dah 40 tahun. So kita nak mengekonomikan negara, bukan ekonomikan negara. Ni Betul. keluarga kita ni. Kita nak mengekonomikan keluarga kita ni dulu. Betul. Kan? Anak makin besar tu, sekolah tak lama lagi dah nak buka. Sekarang boleh lah enjoy. Sekolah tak buka kan. Bukan Tak ada belanja. ni pun makin besar. Dia orang pun makin besar, problem makin besar nanti nak belanja sekolah semua nanti makin mahal. Swab test nak hari-hari. Swab test nak hari-hari. Allahu Akbar. Baik Atuk, Inari malam ni banyak dapat ilmu Atuk. Dia sebenarnya saya rasa kebanyakan daripada kita ni takut pasal tu lah. Daripada soalan pun kita boleh tahu mentaliti kita orang Melayu ni macam mana tu. Haram ke? Halal ke? Boleh ke? Kan? Siapa yang nak menjaga duitnya? Duit diorang ni invest kat mana? Arak ke? Apa ke kan? Tapi pasal kita ada yang syariah, ikut syariah compliance punya, maknanya halal lah. Boleh lah tu kan? Betul? Bil, kita ada 100 pakar syariah, Bil. 100 orang pakar syariah, kerja dia monitor je saham ni. Apa? Tarudin, kita ada Dr. Nok Bakar, Profesor Syamsiah. Semua ni sekarang kerja dia monitor semua saham ni. Jadi apa yang kita nak risaunya? Dia orang ni semua pakar tarah mufti. Mana saham yang patut syariah ada S belakang nama dia. Kan? Nama dia S. So kita tahu saham ni syariah. Yang mana yang tak ada haram lah. Macam genting tak ada S. Kau janganlah beli kan? Dah beli bayar zakat pula. Kau jangan bayar zakat pula. Kan? Allah. Dah infrastruktur dah ada. Right. Kita ada 100 orang ulama follow saham. Right. Dia orang pun follow, ada sekarang ni dah ada ulama yang follow Bitcoin kan, cryptocurrency. Dekat US kita ada ID ratings Kita ada ulama-ulama level yang follow saham-saham Nasdaq. Starbucks syariah. Starbucks syariah, Bil. Kita ingat Starbucks ni haram rupanya. Starbucks syariah dari segi saham lah. Maksudnya kita boleh beli saham Starbucks, kita buat duit. Duit tu berkat insya-Allah halalan thayyibah, boleh buat duit untung daripada Starbucks ataupun Apple, Facebook untuk bagi lagi. Contohlah sebab saham tu walaupun run by orang bukan Islam, tetapi model dia tu patut syariah. So Islam tu mudah. Dan kita ada 100,000 saham, hampir 100,000 yang patut syariah. Right? Jadi itu kelebihannya, Bil. Right? Dan aku ada banyak anak didik, bukan nak belagar bukanlah ada banyak anak didik aku yang dapat duit untung daripada saham-saham ni. Dulu pergi umrah. Setiap tahun dia pergi umrah. Pergi umrah. Masya-Allah. Bawa duit tu ke jalan Allah kan. Kita bawa duit untung tu ke jalan Allah. Okey lagi. Mana yang untung RM100,000. Dia orang main saham, untung RM100,000. Daftar tabung haji boleh pergi haji serta-merta, Bil. Tahun tu juga boleh pergi haji. Masya-Allah. Itu baru betul. Sebab package tabung haji kalau tak silap dalam RM100,000 lah yang dululah dulu. Package VIP apa benda tak dia panggil kan, yang benarkan kita untuk pergi haji tahun tu jugalah. Alhamdulillah. Jadi aku rasalah pandanganku adalah kalau kita nak kita nak jadi orang baik, saham ni boleh bagi kita kekayaan, kita boleh buat pahala banyak, kita boleh mungkin tebus dosa kita banyak dengan cara kaya lah Mungkin kita boleh beli syurga dengan cara perkataan beli syurga tu maksudnya dengan duit kita tu kita boleh infakkan lagi cepat. Buat masjid, buat ni tempat orang asnaf, bantu dia orang buat yayasan, bantu tempat ni tu buat tempat orang mengaji, naik madrasah, naik ni tempat untuk orang nak buat usaha agama, semua perlu duit tu, betul tak Betul, Bil, betul Bil. Kan? Okey, aku buat kajian kan, kalau kita nak buat surau, kita ada lebih kurang RM500,000, kita dah boleh buat surau kecil. Jadi kalau kita untung dalam dunia saham, banyak anak didik aku yang boleh buat sampai RM500,000 orang kampung RM500,000 dah boleh buat surau, satu surau. Benar lah tu. Surga dengan untung saham tu,
dia untung RM5,000, dia boleh beli syurga dengan buat sebiji surau. Of course kalau Allahu Akbar. dah boleh buat masjid sekarang kos 5 juta. Right? Tapi kecil-kecil 100,000, 200,000 kita buat rumah anak yatim ke apa benda ke, you know. Jadi itu cara, for me lah, itu cara paling senang untuk tebus dosa kita. Dengan untuk faham kita tak payah berpeluh, tak payah berobot, you know. Jadi sebab tu kita kena tanam lah, kita kena pasang niat lah. Jadi saya jemput sekali lagi semua, kalau ada masa hari Sabtu depan daftar sekarang www.menangsaham.com, menangsaham.com kelas ataupun follow Facebook saya Datuk Dr. Nazri Khan, InsyaAllah kita nak ajar, seminar kita besar biar sampai 10,000 kadang. Kita nak ajar semua rakyat Malaysia dengan cara mudah satu hari. Macam mana kita nak tahu bila jerung masuk, bila jerung keluar. Sama apa kita, scanner pun nak pakai. Mana software, mana broker yang free, right, yang tak kenakan komisen. Macam mana nak start dengan RM10? Semua kita akan cerita hari Sabtu depan. Menang saham. Broker free tu sedap dengar tu. Ya, Bil. Kita rakyat Malaysia suka free, Bil. Benda free tu. Ini Mak Bom layar free lah. saya hantar ni, dia punya hard disk. Saya hantar hard disk lah kalau nak tengok free. Tapi dah bagi kat Astro dah semua. Alamak. So, bagus tu malam ni punya perkongsian ni. Malam ni dapat ilmu free ni semua ni. 1,000 lebih tadi, yang daripada tadi 1,600, 1,700 orang tengok ni. Allahu Akbar. Hari Sabtu ni dapat lagi. Sabtu ni pun free lah tu kalau yang nak join ni. Semua free. Semua yang aku cakap software tu pun insyaAllah semua free. Kita pakai banyak software, Blessing.com, banyaklah free, nanti aku cerita lah. Semua yang free. Tu tengok kita pasal tu cakap tadi, dia punya step dia. Tak perlu pandai pun nak main saham ni. Kan? Betul. Cuma perlu belajar sikit, ada ilmu sikit. Lepas tu pula dapat duit tu, bina surau, kan? Dah boleh orang cakap, dah boleh adalah sinar harapan nak dapat masuk syurga Allah tu. Tebus Kan? dosa syurga insyaAllah. Tebus dosa kan. So siapa yang selalu berfikiran, weh macam mana nak buat surau dan tak ada duit lah, susah lah apa semua. Atau awal-awal dah cakap dah, tak perlu pandai pun. Betul tu Tapi Bil, kau jangan belajar tinggi-tinggi pun. buat surau 500,000 tu ganas, Bil. Kita cerita macam mana kita nak buat duit dapur tiap-tiap hari. Kita nak buat dapur, kita nak duit dapur like RM100 ke RM200 sehari, konsisten setiap hari. Kita nak jadikan kerjaya trader ni dalam dunia saham global ni, right? Kita nak jadikan tu sebagai penyelesaian kepada masalah COVID. Semua rakyat Malaysia, saya bagi satu penyelesaian kepada semua rakyat Malaysia. Kita nak selesaikan masalah kita tak ada kerja ataupun gaji kita sikit, keadaan sekarang tak boleh nak keluar rumah. Penyelesaiannya adalah jadi trader, Bil. Sebab trader duduk kat rumah je, right? Pakai phone. Lepas tu ada akaun saham semua boleh buka online. Software semua, kau boleh start dengan RM1,000 kan? Why not? Right? Kita try. Practice dulu. Hari Sabtu ni aku akan bagi macam mana kita nak practice, ada demo account. Right? Aku ajar benda simple, korang follow je. Right? Demo account kita try, duit tipu. Kalau boleh buat duit 80% daripada demo account kau, kan? Confirm boleh jadi gangster saham lah. Oi, itu yang sedap dengar tu. Gangster saham. Kelakar kan? Alhamdulillah. Jadi bukan nak cakap ilmu tu ilmu aku, tak, Bil. Ini ilmu Allah bagi kat aku sebenarnya. Ilmu ni sebenarnya nak cakap kat US, dah ramai orang buat dah ni. Dekat Korea, Bil. Aku cerita Korea Selatan, aku pergi Korea 2 tahun lepas. Hampir semua orang main saham. Hampir semua orang main Korea, option. Gila, babe. Orang budak-budak muda sambil dating kan, naik basikal, naik apa, main saham. Kospi. Kat Korea kan. Lepas tu dah ada untung. Untung je buat hidung. Kita ramai follower. Tak. Yang mana peminat K-pop tu, ikutlah betul-betul kan. Follow je artis K-pop, tengok dia orang pun main saham kan. Betul, daripada tengok daripada minat saja je, baik buat duit lah tu Betul. Sebab tu aku nak orang Melayu ni, orang Islam kita ni, kalau boleh bangun lah kita ikut lah. Kita jangan tengok jauh lah. Kita tengok Singapura cukup. Kau tengok Singapura kan, negeri tu tak ada apa, babe. Minyak tak ada kan, sorry. Emas tak ada, kelapa sawit tak ada, sorry, air pun tak ada kat Singapura Tapi kenapa dia orang lagi kaya pada kita? Bil, kau jawab soalan tu. Kenapa 4 juta rakyat dekat Singapura ni, 4 juta je tau rakyat dia.
Tapi ekonomi dia 10 kali Malaysia, babe. Kuasa Dia orang ekonomi. main saham. Dia orang main saham tu. Dia orang main saham. Atau lebih tepat, dia orang ni pendidikan saham ni daripada umur 7 tahun dia dah ajar budak-budak. Aduh. Tahun dia dah ada dah apa stock mastery syllabus dekat sekolah. Umur budak 7 tahun dah tahu Facebook tak apa, Google tak apa. Nampak tak? Minta maaf lah Malaysia ni kita macam mana kurang sikit lah kan. Kita punya pendedahan tu kurang sikit. Kita Tu, anak-anak kita tahu Google pasal PKP je tu. Dah kena kelas online. anak aku lagi bad. Dia tahu Sony daripada PlayStation. Dia tahu Sony daripada PlayStation. Itu dia tahu. Aduh. Ay. Betul tu itulah dia kan. Pendedahan awal mengenai saham ni, dan kita sebenarnya yang menonton ni, kita belum terlambat lagi. Kita masih ada lagi Datuk, doktor ada lagi dengan kita, dan ramai lagi tu yang hebat-hebat boleh kongsi ilmu, boleh bersama-sama dengan kita. Ini peluang ni. Peluang yang kita kena grab ni. Mentara dia orang ada lagi, dia orang muda lagi. Boleh nak ajar lagi ni tu Betul Bel. Sebab tu aku kalau boleh hari Sabtu ni kan, datanglah bawa kejut anak-anak tu belajar sekali dengan aku lah. Anak-anak kan, pun semualah mak bapak, bini kan, suami kejut kan, semua buat cekodok, buat apa kan. Kita belajar ramai lah. Je tu kan. Sebab santai lah. Aku mengajar ni santai. Tak ada, walaupun aku ni pakai ekonomi kan, aku dah buat satu syllabus bahasa-bahasa kutu, bahasa-bahasa santai, bahasa bodoh orang cakap kan, orang kampung boleh faham. Dia yang penting lepas kelas tu kau tahu bila nak beli, bila nak jual. Dua soalan ni. Itu je. Jawapan kau dapat jawab. Selesai. Betul. Memang kira grad dah. Dah grad dah. Dapat jawab tu je, grad dah tu Lepas tu berhenti kerja kan? Berhenti kerja lah, main saham lah kat rumah. Hari-hari keluar cuci kereta je lah. Cuci Ferrari, Lamborghini. Geng Lamborghini lah tu. InsyaAllah. Aventador tu. Allah, dream car tu. Tak tahulah mengasa tidak pakai. Kalau mak bon meletup, invest kat saham, insyaAllah tu boleh pakai tu. Bil, bila kau nak buat saham kau sendiri, Bil? Ni tak lama lagi. Saham sendiri maksudnya invest ke saya punya stok sendiri. Tak, apa nama syarikat kau tu yang buat apa? Mak Bam Layar tu, apa nama? KMN Production. KMN Production tu, cantik tu. Kita boleh jadi saham. Boleh buat saham tu, yang tu? Boleh buat saham, jadi semua makcik-makcik semua boleh beli. Makcik-makcik, menteri-menteri, duda, janda semua beli saham kau tu. Kan? Jadi bila orang ramai beli saham kau, Bil, kau kaya. Lagi ramai beli, of course lah kita cerita makcik-makcik. Kalau Jerung beli saham kau, bayangkan saham kau punya tu, kau buat RM1, Jerung masuk jadi RM10. Tak kaya badak. Ya tu. Kan? Tapi apa yang buat dia orang tertarik untuk beli? Contohnya lah macam syarikat saya tu kan. Apa yang buat Jerung-Jerung ni tertarik nak beli tu? Ada sebab lah. Sebab dia tahu apa kau punya projek-projek akan datang ni. Dia tahu kau nak buat filem-filem, buat cerita terbaru kan, apa KL. Itulah production Hollywood semua meletup-letup tu sebab dia orang patutlah dia orang boleh invest beratus juta buat filem tu. Macam production yang buat Fast and Furious semua tu, gila lah tu. Okay, aku ambil contoh satu saham Disney. Kau pernah dengar Disney kan? Disney dalam 10 tahun Disney naik 300 kali ganda. Bukan 300%, 300x, 300 kali ganda, 30,000%. Babe. Gila. Lebih kurang 10 tahun lebih. Disney. Kau bayangkan kalau Mat Bom layar saham kau ni naik 300 kali ganda. Jangan kata jutawan. Kaya tu. Billionaire kau, babe. Okay. Itu aku nak cerita. Aku punya kerja, aku ni pemalas. Aku nak kaya dengan syarikat kau. Aku malas nak run. Kau run sendiri. Nampak tak? Ya tu. Kita cerita kemudian lah. Hari ni kita cerita buka akaun saham dulu kan. Nak apungkan saham ni cerita kemudian lah. Nanti dah pandai so kita buat lah. Okay, InsyaAllah. Kau boleh lah. Kau dah advance lah, Bil. Kan? InsyaAllah tu.
Doa. Doa. Tok, InsyaAllah. terima kasih banyak Tok. InsyaAllah Alright. ni. Take care. Take care. So, Terima kasih banyak Tok. Sudi singgah Instagram saya ni. Allahu Akbar. Baik lah Tok. Terima jangan kasih. lupa lah. Apa hari Sabtu ni, Sabtu depan. Singgah sekejap. Dia Sabtu depan kan? Sabtu bukan Sabtu. Bukan ni, Jumaat Sabtu ni. 31 hari bulan 7. Minggu depan, hari Sabtu, 9 pagi sampai 5.30 petang, daftar menangsaham.com. Kita jumpa kat situ. Okey, Bel? Baik. InsyaAllah Tok. Tok, terima kasih banyak Tok sudi kongsi ilmu. Okey. Tak handsome, tak apa. Tak handsome tak apa. Janji kaya. Yes. Okay. Baik. Take care Tok. Terima kasih banyak Tok. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Nanti. Okey, settle. Okey Tok. Assalamualaikum Tok. Alright, okey. Masya-Allah. Okay. Asyik agak apa-apa pasal saham ni Kita pun baru-baru nak belajar ni. InsyaAllah. Kita terjun dulu lah. Kita try kan. Okay guys, terima kasih banyak. Semua yang sudi sama-sama dengan saya, dengan DDNK tadi. Oh, DDNK. Oi, semangat agak kan. Kita tak pernah tahu. Tapi bila tahu, boleh lah. InsyaAllah. Dia janji syariah compliance. Janji syariah compliance kita buat. Kan? Islamnya barulah kita boleh ni bantu Palestin kan, Gaza. Tak adalah kita adalah kekuatan tu nanti kan bila kita nak turun bantu tu ada kekuatan. Chin. Masya-Allah. Assalamualaikum. Chin. Aduh. Okey guys, doakan semua sahabat-sahabat semua baik kan. Kawan-kawan kita kan, Ustaz Biliu, Caprice dan semua yang terlibat dah kan. Ni saya pun tak tahu ni apa cerita Syed Saddiq Syed Saddiq tak tahu apa cerita lah. Tadi siapa layan dia punya live tadi tengok. Ada apa-apa cerita ke kan. Kita pun tak follow, tak tahu sangat lah. Allahu Akbar. Betul, bayar zakat. InsyaAllah keluar 3 hari ni. Ujung bulan ni insyaAllah ada keluar 3 hari. Tapi masa tengah keluar tu nak kena tengok DDNK punya tu lah, masuk kelas tu juga kan. Ilmu dunia kita belajar, ilmu akhirat lagilah kita kena belajar. InsyaAllah. Okay guys, dah pukul 10 ni. Jangan lupa malam ni kita sebelum tidur baca surah Al-Mulk kan. Lepas tu baca doa tidur, bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Lepas tu baca 3 kul. Lepas tu tidur lah. Alright. Okay guys, take care nanti ada apa-apa cerita nanti DM lah Roger. InsyaAllah. Alright. Makhluk tak ada kuasa. Allah SWT ada kuasa. InsyaAllah. Okay. Selamat malam. Assalamualaikum.